Persediaan untuk family duo setakat sekarang ni saya mengikuti kontroversi-kontroversi lah. Saya ni ada di family duo, kalau tidak membakar semangat, saya bakar lain. Kalau kita harapkan orang balas jasa kita, benda tu pada saya salah. Ramai yang terkejut Jana tak muncul kan? Yep. Bukan dengan Nadia Brian itu memang live ke ataupun ucapan? Itu memang ada kita dah announce di official account, dan penukaran ni dibuat kerana saya juga harus membawa watak sebagai seorang penerbit, di mana banyak kerja di belakang yang perlu saya bersihkan. So that's why untuk first show kali ni saya memilih untuk tidak berada di pentas sebab saya nak memerhatikan secara keseluruhan. Dan juga pada hari Ahad ni saya tiada untuk kedua-dua show kerana saya akan terlibat dengan family duo. So memang Nadia yang akan bawa watak? Ya, memang Nadia bersama kita daripada awal dan memang sebelum start latihan lagi memang Nadia telah pun diberitahu akan sama-sama buat watak ni dengan saya lah. So untuk first show ni macam mana Jana? Sebab kabarnya ada beberapa masalah juga tadi kan? Sebagai seorang penerbit, Jana tengok ni macam mana? Saya sangat berpuas hati kerana kita memang tidak dapat untuk rehearse secara total disebabkan ada masalah teknikal yang berlaku dengan penggunaan stage. So demi untuk menjaga keselamatan ensemble dan juga artis pelakon, so kita limitkan rehearse di atas pentas. So itu yang agak memberi kekangan kepada kita. Tapi alhamdulillah tadi untuk first show tadi dia adalah boleh dikatakan 80% lebih bagus daripada sebelum ni. Blocking semua sebab buat tak? Blocking semua sebab buat. Memang kita buat blocking daripada UiTM masuk ke IB. Latihan kita berjalan selama sebulan dan blocking pun dah buat. Cumanya bila masuk di atas pentas ada naik turun tu dia ada technical sikit lah, technicality. Jana, maknanya Nadia Brian mengganti role adik saya. Tidak. Saya dengan Nadia akan sama-sama menjayakan watak Puteri Aminah. Nadia akan buat 3 show dan saya akan buat 3 show. Bergila-gila. Bergila-gila. Maksudnya Jana still ada lah. Masih ada. Untuk malam ni saya akan jadi Puteri Aminah. Jualan tiket so far macam mana? Jualan tiket alhamdulillah sangat-sangat memberansangkan untuk show yang macam pertama kali saya menerbitkan teater dan saya tak expect the crowd. So I'm really thankful to media yang share daripada awal kita announce kita nak buat teater ni. Okey, walaupun pertama kali buat tu kira macam okey akan ada kata tak serik lepas ni nak buat lagi kan. Walaupun ada cabaran yang hari ni Tak serik, saya rasa jiwa saya di sini. Macam saya kata daripada dulu memang saya nak buat teater musikal kanak-kanak ni kerana saya nakkan kembali childhood memory saya tu. Saya nak betulkan balik apa yang saya tak dapat, nak dapatkan balik apa yang saya tak rasa. So dekat sini saya rasa puas hati, saya rasa happy dan dia ada orang kata stres yang seronok. Apa? Jana berseri nampak. Okey Jana, apa tu komitmen untuk Mungkin dua malam sebab saya bekerja di dalam di indoor. Lepas tu Istana Budaya, UiTM semuanya latihan dilakukan di bawah bumbung, tak kena matahari, sebab itulah berseri. Maknanya belum ada berita. Doakan yang baik. Kalau ada pasti saya akan kongsi. Sekarang dia ada lah. Jadi kan makin kurus ni. Kalau ada mestilah makin besar. Tak juga. tak juga. Oh ya. Kenapa berseri? Jana sebab you kan you punya show bagi dua tu sebab itu juga ke bukan? Tidak. Memang sebab pelibatan saya dengan family duo. Jana, sejauh mana persediaan awak untuk family duo? Persediaan untuk family duo setakat sekarang ni saya mengikuti kontroversi-kontroversi lah. Hai. Ujungnya dia. Okey, tapi betul. Okey, bye. Macam mana nak handle je lah. Kadang-kadang host pun mengambil peranan kan. Sebab orang tahu saya ni ada di family duo, kalau tidak membakar semangat, saya bakar lain. So saya kena ambil peka dengan isu-isu yang relevan dengan family. Tapi macam mana jaga supaya limit tu tidak over limit lah, like macam dalam Of course kita menghormati peserta dan kita ada kat situ untuk kita menaikkan semangat diorang, untuk diorang bertanding. Dan yang sebagainya, yang selain daripada tu adalah sekadar selingan dan kita menghormati. Kalau kita tanya dia tak jawab, kita tak tanya.
Kita tanya, kalau dia tak jawab lah kan, kita menghormati. Tapi sebagai pengacara, kalau itu yang penerbit perlukan daripada saya akan ajukanlah soalan-soalan tu. Tapi Jana, kalau sebelum ni benda tu jadi ketika dah beberapa episod berlangsung. Ini belum start lagi dah panas di sini kan. Sebagai seorang yang nak mengendalikan benda tu, macam mana Jana? Ya kan, kalau tak orang salahkan. Dia ada dua peranan dekat sini. Satu sebagai seorang pengacara yang saya harus mungkin nanti bila kita pada hari episod pertama ni kita akan perlu mengajukan soalan-soalan yang sensitif. Arahan daripada penerbit dan sebagainya. Lagi satu adalah peranan sebagai seorang kawan. Sebagai seorang kawan, of course, saya sekarang ni risau ataupun prihatin dengan keadaan Shah. Macam mana, apa yang berlaku, kita nak tahu kan. Kita bila dengar kisah dia tu kita terasa, of course saya pun dalam situasi yang lebih kurang macam Shah juga. So sebagai anak yang datang daripada broken family ni, kita boleh relate kan. So kita tengah fikir, Shah ni boleh ke fokus untuk family duo ni kan? So saya harap Shah akan buat yang terbaik dengan adik dia untuk family duo ni. Itu yang saya harapkan sebagai seorang kawan. Itu peranan saya sebagai seorang kawan. Tapi sebagai seorang pengacara, saya akan tetap jalankan tanggungjawab saya sekiranya itu adalah kehendak penerbit dan kehendak stesen. Jana, macam tahun lepas bila pertama cerita berlaku, adakah untuk tahun ni Jana letak limit tertentu dalam Jana punya? Macam tahun ni saya bergandingan dengan Izu Islam buat kali pertama kali untuk program reality show. So saya rasa mungkin kita akan berbagilah soalan. Mungkin ada soalan yang Izu yang akan ajukan, mungkin ada saya yang akan ajukan. Tapi apapun berbalik kepada konsep Family 2, kita akan fokuskan kepada program nyanyian dan juga persembahan dan kreativiti peserta. So kita harapkan fokus tu akan lebih kepada persembahan. Adakah Jana masih kekalkan sebagai pengacara yang jahat tu? Sebab saya disambung. Saya disambung ke season yang seterusnya mungkin sebab saya jahat. Saya Tak baik, nakal. You adalah antara Abang Arif yang kita katakan you the breadwinner lah dalam family kan. So jadi macam boleh relate tak dengan apa yang berlaku dengan Sheila juga? Mungkin apa yang you dapat rasakan sebagai kakak ni, seorang kakak. It's so hard untuk nak bercakap tentang keluarga orang lain sebab kita tak berada di dalam keluarga tersebut. So for me, apa-apa saja yang berlaku dalam keluarga, dan saya yakin setiap orang ada masalah keluarga masing-masing. Cumanya kita memilih untuk menggunakan social media sebagai penyelesaian ataupun tidak. So saya harap sangat-sangat bukan kepada family lain tapi kepada family saya sendiri. Sekiranya ada masalah yang terjadi, biarlah kita selesai secara tertutup. Jangan melibatkan social media lah, sebab sebagai seorang public figure ni kita tahu kita ni mencari rezeki ataupun kita punya perut nasi datang sebahagiannya daripada social media. So kalau ada dalam ahli keluarga yang menggunakan social media untuk tarnish image seseorang public figure tu, maknanya niat dia memang tak baik lah. Waimah apa sekalipun tujuan dia untuk menjelaskan keadaan dan sebagainya social media bukanlah tempat yang betul. Itu pandangan saya. Secara tidak langsung maknanya awak cakap macam tidak menyokonglah tindakan Sheila. Bukan tindakan Sheila. Siapa-siapa, saya tak memihak kepada sesiapa. Saya harap saya tak nak berkata isu Sheila ni, dia tak relate pun dengan Sheila ni, sebab pada saya ni secara umum. Banyaklah kadang-kadang dalam family sendiri pun ada je yang suka menggunakan social media ni untuk meluah perasaan. Orang menggunakan social media ni sebagai diary. Tapi pada saya tidak. Nak lagi kalau orang itu adalah public figure, tak sesuai. Saya rasa itu bukan arena dia lah. Jana, tapi besar tak tanggungjawab sebagai seorang anak sulung dan yang bekerja pada usia muda macam itu sendiri? Tanggungjawab tu besar, tapi kita kena fikir secara keberkatan dia adalah kalau kita harapkan orang balas jasa kita, benda tu pada saya salah. Sebab punca rezeki kita sebenarnya datang daripada perbuatan kita membantu ahli keluarga kita. Tak kisahlah orang tu nak jahat ke, orang tu nak tak layan kita dengan cara tak baik ke. Selagi rezeki kita tak putus, selagi itulah kita berbagi. Kadang-kadang kita ni adalah perantaraan. Rezeki itu bukan daripada kita, rezeki itu daripada Allah. Allah hanya menggunakan kita sebagai perantaraan untuk menyampaikan rezeki itu kepada orang lain. Kena ingat dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Sebenarnya tak perlu berkira lah dengan adik-beradik. Mungkin
ada certain situasi yang saya rasa perlu untuk berkira. Mungkin kalau ahli keluarga kita tu terlampau mengambil kesempatan, dan kita kena bagi peringatan lah. Maksudnya jangan kedekut lah itu. Jangan kedekut, jangan berkira, tapi kalau sampai melebih-lebih tu kena ambil tindakan. Kalau tak, dalam situasi sekarang ni tak kisahlah awak orang kaya gaji berjuta-juta sekalipun, kita tahu sekarang semua orang menghadapi masalah ekonomi kan. So kena, selagi ada kudrat, selagi ada orang kata cukup sifat sempurna tu, masing-masing bekerjalah untuk saling membantu. Ini tak ada menyentuh siapa-siapa, tak ada. Ini pada semua umum. Right. Thank Okay, you. terima kasih. Thank you Jana. All the best untuk malam ni.